applying Newton's law. Okey, yang pertama adalah kena lukis free body diagram. Okey, yang step pertama adalah draw FBD. Jadi kita lukis dulu dekat body dia ni. So dekat body dia ni dia dah tulis M, maka dia ada weight. Okey. Next, dia duduk di atas permukaan. Jadi 90 darjah dengan permukaan adalah normal force. Dan dia sebut kat sini rough surface. Maka dia adalah ada friction. So bila dia ada friction, kita kena tengok directions of motion. Motion dia ke kanan, maka friction kita ke belakang, ke kiri. So label F, S ke K. Dia bergerak. Jadi F, K. Ada lagi tak force yang saya tertinggal? Dia tak ada tali, maka dia tak ada tension. Dan dia tak ada push ataupun pull. Maksudnya tiada penolakan daripada belakang ataupun depan, maka dia tidak ada external force. Jadi kita cuma ada 3 jenis force. Jadi kita buatlah FBD kita. Okay, combine semua force pada satu titik. Okay, weight dan pendek sahaja friction. Okay, menunjukkan dia sedikit. Okay, next adalah kita kena tulis dia punya directions of motion. Dia adalah ke kanan. Minta maaf. Okay, tak sesuai colour tu. Ke kanan, kita label V. Okay, dia bergerak ke kanan di luar free body diagram kita. Free body diagram ni cuma ada force ya. Okay, next. Yang kedua adalah, yang kedua kita kena apply. Yang kedua, barulah kita determine law. Okay, adakah dia first law, second law, ataupun third law. Third law ni sebenarnya dia come with 1 and 2. Okay, tak kisahlah. Okay, daripada first law, kita tahu total force is equal to 0 ataupun net force. Dan total force ni ada dua. Adakah kosong ataupun Y kosong. Dua-dua mesti kosong supaya dia boleh obey the first law. So, kosong ni disebabkan apa? Yang pertama adalah, okey, saya tulis dekat sini macam mana kita nak determine. Okey, kita boleh tengok, oh dia first law apabila yang pertama velocity dia constant. Constant. Okey. Dan yang kedua, acceleration dia 0. Okey, 0 meter per second square. Jadi kalau kata velocity constant, confirm lah acceleration kosong. Satu lagi dia sebut stationary. Apa itu stationary? Dia tidak bergerak ataupun kita kata at rest lah, at rest. Kata kunci dia macam tu. So kalau dia dah ada, sama ada yang pertama, kedua atau ketiga, salah satu daripada sini wujud pada gambar rajah kita, maka dia adalah first law. Okey, so macam mana kita nak tahu pula dia adalah second law? Okey, second law, okey. Second law ni dia ada nilai acceleration, katakan speed 5 meter per second square. Okey, dan dia bagi velocity lah. Velocity dia katakan 2 meter per second ke. Dia bagi nilai ataupun dia tak sebut perkataan at rest, constant velocity. Maka kita apply second law. Second law kata apa? Summation F sama dengan MA. Dan summation F sama dengan MA ni dia ada dua keadaan. Yang pertama, jika objek bergerak pada paksi X, maka Fx sama dengan MA, automatik Fy kita sama dengan kosong. Okay, boleh faham tak yang tu? Okey, keadaan yang kedua, apabila objek bergerak pada paksi Y macam puli tu, Fy yang akan sama dengan MA, Fx kita akan sama dengan kosong. Okey, ada keadaan yang contoh saya bagi sebelum ni, puli tu kan. Satu objek bergerak, duduk di atas meja, so dia bergerak pada paksi X. Maka kita ambil yang inilah untuk objek tersebut. Untuk objek yang gantung tu, kita akan ambil yang kedua ini. So, keadaan F sama dengan MA ni
boleh buat dua-dua sekali. Tengok keadaan. Kalau ada dua objek, maka kita kena tengok objek yang pertama tu adakah ikut the first ni ataupun the second. Objek yang kedua ikut first ke second. So, dia boleh jadi dua equation. Okay, third law ni sebenarnya dia apply pada objek tu bergerak ataupun tidak, dia akan wujud apabila objek bersentuhan. So, dia ada contact lah. Contact. Contohnya objek bersentuh dengan objek besar. So, dekat sini ada action, reaction, force. So, dia boleh jadilah mana-mana. Okey. So, keadaan yang pertama ini adalah, kalau kita tengok dia dah sebut constant velocity. Maka dia apply first law. So, kita ambil first law lah. Okey, yang ni saya padam supaya kita clear lah kat sini lagi. Okey, so dia adalah first law. Okey. Dia adalah first law. Tulis siap-siap. Summation fx sama dengan kosong. Tulis kiri dan kanan. Fy sama dengan kosong. Determine law and then kita buat equation. Inilah equation dia bermula dengan sum of fx dan sum of fy. So, kita balik kepada gambar rajah FBD kita ni. So, ini akan jadi paksi x. Okey, paksi x dan ini akan jadi paksi y. Jadi, kita tengok jumlah force pada x cuma ada satu, iaitu ke kiri. Maka kita tulis negatif Fk equal to 0. Tengok pula dekat y. Dekat y cuma ada dua force. Paksi y ada dua force and dan W. Disebabkan oleh dia equal to 0, maka kita assume ke atas positif, ke bawah ni macam biasalah negatif. So, kita tulis positif adalah N, tolak W equal to 0. Kenapa dah tolak? Sebenarnya apabila, saya tu ni tambah negatif W. Jadi senang saya tulis N tolak W lah. Minta maaf lah sebab sum ni mesti tambah lah. Okey, settle bab equation. Kita hari ni kita tengok dalam video kali ni saya nak tunjuk kat awak bagaimana untuk apply FBD ke dalam equation. Okey, next kita tengok gambar rajah yang seterusnya. Okey, kita tengok di sini ada sebuah kotak. Sebuah kotak tu ditolak, bukan tolak dia hold. Okay, the man hold the box so that the box not sliding downward. So means that objek itu bergerak ataupun tidak? Tidak bergerak kan? Okey, kita dah tahu dah key dia. Yang pertama kita lukis free body diagram. Lukis free body diagram dia. Okey, so kita ada weight ke bawah. Kita ada normal 90 darjah dengan permukaan. Okey, lepas tu dia kata dekat sini, saya terpadam rough surface. Rough surface dia, okey, disebabkan dia rough surface, orang ni tolak ke atas, maksudnya dia pegang hold supaya dia tidak jatuh. So, tadi saya dah katakan kalau frictions tu adalah untuk static friction, kita kena assume kalau orang tu tak pegang, dia jatuh ke dia nak naik? Tentulah dia jatuh kan. So, kalau dia jatuh, maka kita kena menentang arah jatuh tu. Jadi, ke atas. Jadi, friction static. Sebab apa static? Sebab dia tak sliding downward. Okay. Next, the man hold. So, means that dia kenakan satu force supaya dia tidak jatuh ke arah atas. Jadi kita label lah dia ni bagi force ke sana, ke atas. Okay, so cukup lah kita punya force. Tension tak ada sebab dia tak ada tali. So kita pindah free body diagram kita. Okay, minta maaf, terlupa pula ini adalah inclined plane. So bila inclined plane, kekalkan normal force kita sengit. Okay, work pula. Weight kita ke bawah. And then, pendek saja frictional force. Panjang sikit. Dia punya external force yang mass tu bagi. Okay, sekarang,
kita label kita punya axis. Ini inclined plane. Plane itu akan jadi X. Okey, ini akan jadi Y lah. Okey, sekarang kita pindahkan angle yang di sini ni nak letak kat mana? Bawah N. Okey, ini N, bawah dia theta. Jadi di sini W tu weight kita ada resolving vector. Jadi kita resolve siap-siap supaya nanti bila kita transfer pada equation kita dah nampak. So saya transfer, ini akan jadi WY, weight Y, dan di sini akan jadi WX. Okey, WX. So lengkap dah lah. Okey, yang first kita dah buat. Yang kedua kita nak buat apa? Kita nak tengok dia first law ke, second law ke, ataupun third tu termasuk lah. Dan kita nak buat equation. So dekat sini dia kata not sliding, maka tidak bergerak, dia adalah first law. So write down the equation. Fx sama dengan kosong, Fy pun sama dengan kosong. So sekarang kita tengok force apa yang ada pada part CX. Ini part CX ya. Part CX ada 1, 2, 3. Kita ada 3 anak panah, maka ada 3 lah force. Jadi kita susun. Apabila summation F equal to 0, kita assume ini positif, ini negatif, atas positif, bawah negatif. Kalau equal to 0. Okey, sekali kita tengok pula kalau equal to MA. Okey, Fx sama dengan kosong, maka kita susunlah. Saya suka susun WX dulu. Okey, WX sebab dia positif, tolak lah. Okey, sebenarnya tambah negatif F tambah negatif Fs. Selesai lah. Okey, resolve WX tu. Okey, WX tadi apa? Angle dia jauh kan. Jadi dia W sin theta tolak F tolak Fs. Lagi? Nak tukar yang ni. Tukar mg sin theta tolak F tolak Fs equal to 0. Saya lupa tulis equal to 0 sini. Selesai untuk equation X. Y pula. Y ni. Okey, kita ambil. Y dah apa? Ada dua je arrow, iaitu arrow purple ni dengan arrow biru ni. Jadi N lah. N tolak ataupun tambah negatif WY equal to 0. N tolak WY equal to 0. N tolak resolve dia. MG sin cos theta equal to 0. Selesai part equation untuk gambar raja yang ini. Untuk gambar raja yang ketiga, katakan seorang lelaki ini membersihkan dinding rumahnya. So dia berehat sebentar. Bermaksud berus di sini, ni berus dia ni berada statik dekat situ. Okey, so kita lukis free body diagram dia. Okay, kita lukis dulu dekat badan dia ni supaya kita boleh transfer lah. Okey, ke bawah dia adalah weight. Okey, so permukaan ni 90 darjah dengan dia adalah normal force, ni 90 darjah. Okey, dan dia rough wall. So bila rough wall dia ada friction. Cuma kita nak tentukan friction dia ke mana berdasarkan possibility dia nak jatuh ke mana. Okey, adakah dia akan naik ataupun dia akan jatuh kalau kita lepaskan batang berus itu. So possibility dia akan jatuh. Bila dia dah jatuh, friction akan menentang pergerakan dia. Friction akan ke atas lah. So disebabkan dia static di situ, dia tidak bergerak. Static frictional force. Okay, next adalah force yang dikenakan oleh man ini terhadap berus itu ke arah berus lah. Jadi force. Jadi kita boleh pindahkan force itu ke atas. Force. Okay, external force lah. Kita namakan dia external force. Angle ni di sini. Okay, dia opposite lah. Angle dia duduk di sini. So kita transfer kita punya free body diagram tu. Okay, dia nak transfer dah. Jadi macam tu. Okay. Saya padam sedikit yang red ni.
Kita nampak padam semua. Kita lukis lain lah. Okey, kita lukis lain. Okay, kita lukis semula. Okey, so free body diagram dia. Okey, tekan balik. Okey, free body diagram dia. Friction ke atas, weight kita ke bawah, normal kita ke kiri, normal force, dan ada force external, angle dia di sini. Okey, so kita buatlah dia punya axis. Okey, ini akan jadi paksi X, ini akan jadi paksi Y. Okey, so disebabkan dia tidak bergerak, maka summation Fx dia akan sama dengan kosong. Summation Fy kita pun sama dengan kosong. Dia first law lah, sebab dia tidak bergerak, net force kita kosong. Jadi pada paksi X, kita kena resolve Fx ini jadi Fy kat sini. Jadi Fx akan tolak dengan N sama dengan kosong. Fx kita resolve jadi F sin theta tolak N sama dengan kosong. Okey, Y pula kita ada Fs tambah Fy tolak W sama dengan kosong. Jadi Fs kita mu Sn tambah dengan F cos theta. Theta dekat dengan dia kan. So pada paksi Y tolak mg sama dengan kosong. Okey, itu saja. Lepas tu kita selesaikan lah. Kalau dia not force tu, yang lain tu dia bagilah nilai. Okey, untuk first law.